Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 3 yang sedang menonton. Okey, pertama sekali saya harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat disebabkan kita masih lagi belum bebas daripada pandemik COVID-19. Okey, pastikan semua murid-murid mengamalkan ataupun mematuhi SOP yang telah ditetapkan serta mengamalkan amalan yang dapat mengurangkan risiko COVID-19 inilah, terutamanya apabila kamu berada di tempat yang ramai orang ataupun kamu selesai daripada berkunjung ke tempat yang ramai orang. Okey, pastikan tangan bersih menggunakan hand sanitizer ataupun basuh dengan air sabun. Okey, balik daripada keluar mana-mana, kamu mandi. Bersihkan kamu punya badan sebab kita tak tahu virus ni berada di ruang udara yang kita tak nampak ni kan. Mana tahu dari ikut kita balik, jadi kita kena bersihkan badan kita. Tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita adalah berkenaan dengan cara-cara pembiakan pokok. Ini merupakan topik yang baru memandangkan kamu telah pun selesai dengan topik tabiat makanan haiwan pada pembelajaran sebelum ni. Pada kali ini kita akan teruskan dengan topik yang baru. Seperti mana yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan ataupun pokok merupakan salah satu hidupan yang ada dekat muka bumi ini selain daripada manusia dan haiwan. Dan semua hidupan, semua hidupan perlu membiak agar bilangan kita dapat ditambah dan dapat mengelak daripada kepupusan. Contoh kalau manusia membiak melalui kaedah peranakan. Ibu kamu mengandung, melahirkan anak, maka terjadilah ataupun terhasillah seorang ataupun lebih manusia yang baru. Untuk haiwan pula ada dua kaedah, dua cara, bertelur dan beranak. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan, kita tengok kat sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6 cara. 6 cara yang berbeza. Kita tengok satu-satu apakah cara-cara pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan ini membiak. Pertama sekali adalah kaedah ataupun cara menggunakan biji benih. Yang kedua, menggunakan anak pokok. Yang ketiga, batang bawah tanah. Yang keempat, spora. Yang kelima, keratan batang. Dan yang terakhir sekali adalah daun. Ini adalah cara-cara yang berbeza. Pokok-pokok ni membiak menggunakan 6 cara ni. Jangan risau kalau ada istilah yang kamu tak pernah dengar ataupun kamu tak tahu maksudnya apa, kita akan teruskan secara lebih mendalam selepas ini. Kita tengok kaedah pertama pokok membiak menggunakan biji benih. Biji benih ini kebiasaannya dijumpai di dalam buah yang dihasilkan oleh pokok tersebut. Apabila buah dimakan oleh haiwan ataupun manusia, biji benih yang dibuang akan menjadi pokok baharu. Antara contoh pokok yang membiak menggunakan kaedah biji benih ini adalah pokok cili, pokok betik, pokok rambutan, pokok tembikai dan pokok tomato. Kat sini ada gambarnya. Kebiasaannya pokok ataupun tumbuhan yang membiak menggunakan biji benih ini menghasilkan buah. Kamu tengok kat sini ada buah rambutan, kat tengah-tengah ni biji dia kan. Kat sini pula ada buah betik. Biji-biji ini kamu letak dekat tanah dan kamu bagi dia keperluan asas dia untuk membesar. Air, cahaya matahari. Jadi dia boleh tumbuh sendiri. Dengan syarat dia berada di tanah lah. Janganlah kamu letak dekat lantai. Walaupun kamu siram dia, kamu bagi dia cahaya matahari, tapi kalau dia berada di lantai, dia tak dapat membesar sebab dekat tanah ni ada nutrien ataupun istilah mudahnya makanan lah untuk tumbuhan ni membesar. Macam manusia, dia pun perlu makan juga. Itu kalau datang daripada buah. Tapi macam kamu tengok kat sini ada gambar paket ataupun bungkusan. Biji benih juga boleh didapati dalam bentuk packaging ataupun paket ni lah. Kalau ada peladang sebab
Kita sebagai manusia ada yang bekerja sebagai petani, peladang. Jadi peladang ni nak dapatkan benih pokok dekat mana, dia pergi dekat kedai pokok ataupun pejabat petani tu yang ada jual biji benih, dia belilah dalam bentuk bungkusan ni. Dalam bungkusan ni ada banyak. Okey, ada banyak biji. Jadi bila dia beli satu pack tu, satu bungkusan tu, dia boleh tanam banyak pokok. Ini adalah kaedah yang paling biasa, yang paling mudah untuk kita tahulah. Okey, kita teruskan dengan kaedah pembiakan yang kedua, iaitu anak pokok. Apa yang dimaksudkan dengan anak pokok? Anak pokok kebiasaannya dijumpai di sekeliling pokok induk. Contoh pokok yang membiak menggunakan kaedah anak pokok ni adalah pokok pisang dan pokok keladi. Ini contoh yang saya boleh dapat lah. Ada juga contoh lain. Itu kamu boleh cuba Google untuk tugasan. Okey. Kat sini kamu tengok gambar pokok pisang ni. Pokok yang paling besar ni dipanggil pokok induk. Pokok utama lah. Manakala pokok yang kecil-kecil, pokok pisang kecil dekat sekeliling ni dipanggil anak pokok. Sebab tu dia anak pokok. Sebab dia kecil. Dia tumbuh sendiri dekat keliling. Macam ni pula pokok keladi. Kalau ada antara kamu yang tak kenal pokok keladi macam mana, ini adalah pokok keladi. Tengok. Ada pokok yang besar dan ada sebahagian pokok yang kecil dekat sekeliling dia. Itu adalah anak pokok. Okey, kaedah pembiakan ataupun cara pembiakan pokok yang seterusnya adalah batang bawah tanah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan batang bawah tanah ni? Bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Pokok ni seperti yang kita tahu, dia ada akar, dia ada batang, dia ada daun. Jadi melalui kaedah batang bawah tanah ni, bahagian pokok yang dalam tiga tadi tu, sebahagian daripadanya boleh ditanam menjadi pokok baharu. Kebiasaannya bahagian pokok yang digunakan mempunyai tunas. Apa yang dimaksudkan dengan tunas ni? Tunas adalah bahagian pokok baharu yang mula tumbuh pada bahagian pokok asal ni. Contoh pokok yang membiak menggunakan kaedah ini adalah pokok bawang, pokok halia, pokok kunyit dan pokok kentang. Kalau kamu tak faham, kita tengok gambar lah bagi mudah. Tadi kan saya cakap pokok asal dia ada daun, dia ada batang, dia ada akar, betul tak? Macam pokok kentang ni, kentang ni berada pada bahagian akar dekat dalam tanah kan. Dekat kentang ni dia tumbuh benda kecil-kecil ni, macam batang kecil ni, inilah yang dipanggil tunas. Jadi sekiranya kamu mau tanam pokok kentang ni, kamu cabut dia punya batang, kamu cabut dia punya daun, kamu ambil kentang yang ada tunas ni sahaja, kamu timbus di dalam tanah dan siram bagi cahaya matahari, maka jadilah pokok baru nanti. Macam tu juga dengan bawang. Dia tak perlukan batang besar dekat atas tanah tu, dia tak perlukan daun dekat atas tanah tu. Dia cuma perlukan bahagian yang ada dekat bawah ni, yang ada tunas ni. Biasanya tunas ni dia untuk pokok yang membiak menggunakan batang bawah tanah ni, dia membesar dekat bahagian akar lah, bahagian buah dia lah. Macam bawang ni, dekat bahagian bawangnya, batang bawang, daun bawang tak ada. Tunasnya ni, yang ada tunas ni kamu timbus, maka jadilah pokok baru. Seterusnya, kita ada kaedah spora. Apa yang dimaksudkan dengan spora ni? Spora bermaksud serbuk halus yang dihasilkan oleh pokok. Kebiasaannya pokok yang tidak berbunga membiak menggunakan cara ini. Contoh pokok yang menggunakan kaedah spora ni adalah pokok paku pakis dan pokok cendawan. Ada juga pokok-pokok lain, tapi ini sahaja contoh yang sebagi. Contoh yang lain kamu boleh cari menggunakan Google. Kamu tengok, ini adalah gambar pokok paku pakis dan ini adalah gambar cendawan. Kamu cuba tengok dekat daun pokok paku pakis ni, ada warna-warna coklat-coklat ni kan. Ini adalah spora dia. Jadi spora ni macam mana dia boleh jadi pokok baru? Angin. Kamu kena tahu spora ni dibawa oleh angin ataupun
binatang lah. Kalau binatang ni lalu dekat pokok-pokok pakis ni, spora ni akan melekat dekat bulu dia. Bila dia jatuh kat tanah, maka kemudian hari dia akan jadi pokok baru lah. Angin pun sama. Kalau angin tiup, dia dibawa angin dan mendarat pada tanah, spora tu akan jadi pokok baru. Macam tu jugalah dengan cendawan. Kebiasaannya spora ni itulah dibawa oleh angin ataupun binatang. Itu yang kamu kena ingat. Okey, kaedah seterusnya adalah keratan batang. Apa yang dimaksudkan dengan keratan batang ni? Sebahagian batang pokok dipotong dan disemai di dalam tanah. Contoh pokok yang membiak menggunakan kaedah ini adalah pokok bunga kertas dan pokok ubi kayu. Ini cuma contoh yang sepilih. Okey, dekat luar sana ada banyak lagi pokok. Kalau kamu nak tahu lagi, boleh cuba Google lah. Okey, ini adalah contoh gambar dia. Pertama sekali, ini adalah pokok ubi kayu. Kod-kod ada yang tak tahu, tak kenal. Jadi saya tunjuklah gambar pokok ubi kayu. Dan yang kedua adalah gambar pokok bunga kertas. Dan yang ketiga adalah batang yang dipotong untuk disemai. Jadi kaedah ini memerlukan kamu potong batang dan semai terus dekat tanah ataupun macam dalam gambar ni. Bila dah semai tu kamu siramlah air, lepas tu bagi cahaya matahari untuk dia membesar. Okey, kaedah keratan batang ni dia berbeza dengan batang bawah tanah. Sebelum ni saya cakap kalau batang bawah tanah tu kamu ambil bahagian pokok yang ada tunas kan. Biasanya bahagian pokok yang ada tunas ni dia dekat bahagian akar sana, dekat dalam tanah. Sebab tu namanya batang bawah tanah. Tapi dekat sini keratan batang, batang yang dekat atas. Yang dekat atas tu, yang dekat tanah, yang bukan dekat dalam tanah lah, dekat luar tanah. Kamu potong saja, kamu kerat saja mana-mana batang dia, kamu semai. Seterusnya adalah pokok yang membiak menggunakan daun. Daun. Ada juga tunas yang tumbuh pada daun. Kita tengok. Ini dia. Tunas tumbuh pada daun induknya. Apabila daun jatuh ke tanah akan menjadi anak pokok yang baru. Contohnya adalah pokok lidah jin, pokok setawa dan pokok begonia. Apa nama pokok-pokok ni? Tak pernah dengar pun. Inilah dia gambarnya. Pertama sekali yang dalam pasu ni, ini adalah pokok lidah jin. Biasanya pokok ni kita jumpa dekat taman-taman ataupun sekolah lah. Kadang-kadang ada sekolah yang tanam pokok ni dekat pasu dia. Pokok yang kedua ni, yang warna hijau ni adalah pokok setawa. Tengok ni, ini yang kecil-kecil ni kat ujung ni, inilah daun dia, inilah tunas dia yang bakal menjadi pokok yang baru. Bila dia jatuh ke tanah, dia akan jadi pokok baru. Dan yang terakhir sekali, yang cantik ni, warna merah hijau ni, ini dipanggil pokok begonia. Kita dah selesai dengan cara pembiakan pokok. Sekarang kita akan masuk kepada kepentingan pembiakan pokok. Okay, pokok ni penting, sangat penting. Jadi, kita kena tahu dia punya kebaikan ataupun kepentingan pembiakan pokok ni. Pertama sekali, kita cuba tengok apa. Okey, pokok berfungsi sebagai sumber makanan haiwan dan manusia. Jadi, pokok perlu sentiasa membiak sebab apabila manusia ataupun haiwan ini telah pun menghabiskan ataupun mengambil buah dia, daun dia, dia akan habislah kan kalau tak membiak ataupun tidak semakin banyak. Jadi itulah kepentingan dia. Pokok-pokok ini perlu membiak supaya sumber makanan haiwan dan manusia tidak akan habis. Okey, yang kedua, habitat haiwan. Okey, pokok perlu membiak. Pokok perlu menjadi semakin banyak supaya haiwan boleh gunakan pokok-pokok ini sebagai habitat. Okey, seperti yang kita tahu, habitat bermaksud tempat tinggal kan? Tempat tinggal haiwan. Ada haiwan yang tinggal dekat pokok untuk buat sarang dia. Ada haiwan yang menggunakan pokok sebagai tempat teduhan dia. Jadi apabila pokok-pokok ni makin banyak, habitat haiwan semakin banyak, semakin terjagalah. Sekiranya manusia menebang pokok banyak sangat sampaikan licin, contohlah
ada balak kan, dia tebang balak banyak sangat. Jadi haiwan-haiwan yang hidup dekat kawasan pokok balak ni, dia akan kehilangan habitat haiwan. Sebab itulah dia akan lari ke tempat lain, dia akan sesat, macam contoh gajah kan. Kalau pokok dekat hutan tu sentiasa ditebang, gajah pun perlukan pokok juga. Sebagai tempat dia cari makan, tempat dia berteduh. Kalau pokok dah tak ada, dia nak berteduh kat mana? Itu yang jadi sesat dekat tepi jalan apa semua kan. Jadi pokok perlu membiak supaya habitat haiwan tidak terganggu. Seterusnya, pokok perlu sentiasa membiak supaya sumber kayu untuk kegunaan manusia ni tidak akan habis. Sama juga macam makanan. Pokok selain daripada makanan, pokok juga digunakan untuk untuk kegunaan kayunya tu. Kayu yang berbeza ada pelbagai kegunaan. Contoh kalau kayu jati, dia guna untuk buat perabot lah. Kalau kayu-kayu lain yang keras tu ada yang dibuat jambatan. Bila kita dah tebang, pokok tak membesar, sumber kayu semakin berkurang. Sebab tu dia perlu sentiasa memperbanyakkan diri dia ataupun membiak lah. Seterusnya, membantu mengelakkan kejadian tanah runtuh. Pokok ni penting sebab dia boleh bantu untuk mengelakkan tanah runtuh. Disebabkan pokok menyerap air yang turun daripada hujan. Dia tak jadi banjir lah. Sebab air yang terlebih, kalau tidak diserap, dia akan menjadikan tanah tu lembek. Tanah runtuh jadi sebab tanah tu lembek kan. Kalau ada pokok, dapatlah kurangkan risikonya. Sebab pokok boleh menyerap air untuk hidup. Dan yang terakhir sekali, bekalan gas oksigen. Dekat dalam dunia ni ada ramai manusia. Setiap manusia ni, setiap satu kepala ni memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi pokok-pokok ni, oksigen ni datang daripada pokok. Kalau pokok makin kurang, bekalan oksigen pun makin berkurang. Kat situlah pentingnya pokok, antara kepentingan pokok supaya dia jadi lagi banyak pokok, lagi banyaklah bekalan gas oksigen. Jadi kita sebagai manusia janganlah rakus menebang pokok. Kalau kita boleh tanam pokok, tanamlah. Sebab kebaikannya pun kita juga yang merasa, betul tak? Jadi itulah tajuk kita pada hari ini. Bahagian yang pertama, saya dah terangkan cara pembiakan pokok ada 6 dan contoh-contoh yang pokok yang terlibat, contoh-contoh pokok yang membesar menggunakan cara-cara tersebut. Dan bahagian yang kedua ni adalah kepentingan pokok. Jadi sekiranya murid ada sebarang soalan, bolehlah kemukakan kepada WhatsApp saya. Hantar saja soalan kat saya. Kalau saya boleh jawab, saya akan bantulah. Kita akan teruskan dengan tugasan. Nanti saya akan sediakan video yang berasingan untuk tugasan kamu. Sekian saja. Terima kasih.